Utbah bin Rabi'ah yang pi nak bagi tawaran kat Nabi, peleceh Nabi SAW, Syaibah bin Rabi'ah pun mati juga tuan-tuan. Ni kepala-kepala besar, pembesar-pembesar Quraisy yang mati di medan Badar. Mayat mereka dicampak oleh Rasulullah ke dalam salah satu telaga di Badar. Okey, lagi ni Allah peringat umat Islam, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun, dalam surah Ali Imran. Jadi dengan kemenangan ni tuan-tuan, umat Islam ni, image ni besarlah, tentera paling kuat di tanah Arab, paling mulia, paling kuat, berjaya ditewaskan oleh umat Islam. Bayangkan, menang bola orang besar hebat dah. Ni menang perang tuan-tuan. Dan dalam peperangan ni tuan-tuan, bila menang, mereka kirim berita lah, hantar seorang sahabat supaya pergi habaq kat orang Madinah, kata kita menang dalam peperangan ni. Jadi masa Nabi sampai tu, masa itulah Ruqayyah, isteri kepada Sayyidina Uthman, meninggal dunia dan dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah, di perkuburan Al-Baqi'. Uthman tak pergi perang ni kerana Nabi tak bagi pergi. Nabi suruh jaga anak dia. Kemudian hak kena tawan ni, perbincangan di kalangan sahabat, nak bunuh ke ataupun kita nak buat lagu mana. Akhirnya Nabi terima pandangan supaya kita tebuih. Depa siapa ada duit, tebuih. Ada yang miskin 400 dirham pun terima dah. Macam Abbas batu kena tawan juga. Abbas tu pun mai perang juga. Kena bayar sampai 4,000 dirham. Ada yang tak ada apa, Nabi SAW suruh mereka ajak 10 orang kanak-kanak di Madinah, ajak membaca dan menulis. Lepas tu baru dibebaskan. Ada yang dibebaskan percuma. Kemudian apa lagi ni? Ini berbacalah kedudukan sahabat-sahabat Badar ni kan. Sampai Allah Ta'ala kata kat mereka ni, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Hampa orang hapi perang Badar, buat apa pun tak apa dah. Tak berdosa dah. Kalau berdosa, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Punya tingginya kedudukan ahli-ahli Badar ni. Nanti kita akan baca cerita Hatib bin Abi Balta'ah dalam bukan kota Mekah, dalam peperangan pembukaan kota Mekah. Sebelum Nabi nak serang tu, dia bocorkan rahsia negara, bukan main-main ni. Boleh menyebabkan bahaya kepada umat Islam. Tapi Nabi kata dia orang perang Badar, wahai Umar. Tak boleh, Allah tahu hati mereka. Inilah umat Islam yang paling mulia yang terlibat dalam peperangan Badar. Kemudian timbullah sedikit lagi peristiwa, anda tak bubuh dalam buku ni kan, peristiwa para sahabat berbalah berkenaan dengan harta rampasan perang yang diperolehi. Sehingga turunlah surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Anfal tu ialah harta ghanimah yang diperolehi. Terang kat umat Islam, inilah kaedah sebenar untuk membahagikan harta ghanimah. 4/5 hendaklah diberikan kepada tentera, 1/5 sahaja Nabi SAW ambil dia sebagai sifat dia sebagai ketua sebuah negara. Jadi kalau kita nak baca cerita perang Badar, baca dalam surah Al-Anfal insya-Allah. Okey, saya berhenti 2-3 minit Ustaz. Ada siapa nak tambah apa-apa kan? Yang penting-penting berkenaan dengan perang Badar ni? Sila. Okey, Ustaz. Apa dia utama nak baca mana? Okey, itu masyhur dalam kitab sirah tu. Ana ingat dalam Ar-Rahiqul Maktum ada sebut benda tu. Itulah alasan depa nak pergi rampai harta tu. Harta depa apa dah ayat dah yang kata aku tu. Wallahu a'lam lah, kemungkinan ada. Sebab para sahabat tinggal selai sepinggang bukan ada apa. Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ni. Jadi kemungkinan betul itu ada. Sebahagian daripada harta tersebut. Tapi harta-harta tu kita nak kata semua milik umat Islam, tak juga. Ada harta orang Quraisy sendiri, dia pergi berniaga di Syam kan. Wallahu a'lam. Ada nak tambah apa Ustaz? Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Jangan Badar tu masa tu orang Islam sedang berpuasa kah? Kan bulan Ramadan. Okey. Okey, perang Badar ni di apa nama?
terjadi memang setelah diwajibkan berpuasa. Jadi para sahabat masa dalam perjalanan pi itu memang dia berpuasa, tuan-tuan. Tapi masa berlaku perang, Nabi sendiri makan. Sahabat pun makan, tuan-tuan. Ada, saya tak ingatlah tak mana nak cari ni. Tapi ada cerita sahabat yang makan dalam peperangan tersebut. Nabi SAW pun tak puasa dah masa peperangan tu berlaku. Wallahu a'lam, Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya satu, adakah kesan tempat turunnya malaikat yang tolong dalam peperangan Badar tu, kesan dia batu-batu yang keliling tu dia jadi macam pasir. Sebab masa saya pergi di tempat Badar tu, yang Arab yang bawa kami tu, dia kata ini tempat lain ni semua batu, tapi tempat turunnya malaikat bantu dalam peperangan Badar tu jadi pasir. Bukit jadi pasir. Oh. Tu. Hak tu pun anak kata wallahu a'lam. Anak nak percaya semua hak arah-arah abang ni, anak tak apa nak boleh percaya semua lah. Kami duduk Jordan tu kan, bawa pergi tanu. Ni Ashabul Kahfi ni memang hak ni. Hak tu pun bukan boleh jazam. Termasuklah kisah-kisah seumpama ni kan. Dengar boleh lah kan. Tapi wallahu a'lam tak nak percaya tu. Tak ada ulama sebut dalam kitab. Anak lagi tak jumpa, ada tak berani nak kata. Masuk. Ya wallahu a'lam. Ustaz lah. Tambahlah sikit Ustaz lah, mana-mana yang anda terlepas yang anda sebut kalut-kalut ni. Siapa pembunuh Abu Jahal? Siapa tahu? Nama tak perasan Ustaz, tapi dua orang. Kau tahu kan? Nama tak perasan Ustaz. Tapi Mu'az dengan Mu'awiyah. Mana dia bang? Masya Allah. Satu aku kena Ustaz contoh. Kita tak tahu. Tapi Ustaz contoh kemas ni. Contoh lah, hadis orang ni. Tak apa Ustaz. Ustaz contoh Ustaz. Nadia tak ada dalam ni. Itu pun seronok juga, cerita Badar ni panjang tuan-tuan. Anda tulis buku asing tentang Badar ni. Perang Badar, memperingati perang, dah lama dah nak tulis. Tujuan dia kan, kita bila main 17 Ramadan, ceramah kita selalunya kita tumpu kepada nuzulul Quran. Bagus. Tapi tukar-tukarlah sama, kan? Tukar-tukarlah sama, ceritalah tentang Badar pula. Jadi cuma nak cerita tu kadang-kadang tak confident. Jadi anak cerita ni boleh dapat gambaran pun jadilah. Allah sendirilah benda tu banyak bahan-bahan kan. Jadi bila berdekat-dekat nak bertempur tu, tiba-tiba datang dua orang laki-laki, dua orang budak, umur dalam 16-17 tahun lagu tu, dua beradik mereka ni. Seorang nama Mu'ad, seorang nama Mu'awiyah. Abdul Rahman bin Auf, dia orang dewasa lah, orang tua dah kan, orang yang dah berumur dah, berbanding dengan dua orang budak tu. Dia tengok, Allah, budak duk berlaku. Tampak pula tu. Lemah semangat kan. Kalau kita sebelah tu, oi, tengok sudah Ustaz Yusuf dah sebelah tu, Ustaz. Jadi bangsa kemas lah ni kan. Dia tengok budak, mampu dah kan. Tahu-tahu seorang tu tanya, mana satu Abu Jahal? Dia kata, wahai pakcik, ya ammu, mana Abu Jahal? Uish, tanya hak paling besar tu tanya. Tanya sebab teram tu tanya kan. Bila dia tanya, awak siapa? Dah kami ni, saya ni tak kenal. Dia kata, mana satu Abu Jahal? Sebab dia dengar dia lah yang paling kuat menyakiti Nabi SAW. Budak tapi dengar tu geram ni nak bela Nabi ni. Lepas tu, tak apa dia tersat lagi, nampak lagi pakcik abang. Lepas tu hak seorang pula Nabi si, pakcik, mana satu Abu Jahal? Oh, macam tu juga dia abang kan. Jadi, bila nampak saja Abu Jahal duduk dikelilingi oleh, kita kata apa, geng-geng dia lah kan, penjaga-penjaga dia ni kan, macam dengan kal-ghabah disebut, macam dengan hutan, mana tak nampak. Kita tak boleh nak temui dia. Depa ni, bila apa nama, Abdul Rahman bin Auf kata, tu Abu Jahal tu. Depa ni meluncur terus dengan kuda depa ni, tak kira dah ramai tak ramai, sampai depa boleh temui. Sampai ke Abu Jahal, depa tetap putus kaki Abu Jahal. Dua-dua orang tu. Buat balik tunjuk pedang kat Nabi SAW, duk berdarah ini. Tapi salah seorang daripada dua tu mati. Tapi masa tu Abu Jahal tak mati lagi. Sampai habis dah perang, Nabi suruh sahabat pergi cari mana Abu Jahal.
apa khabar dia? Yang P ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia kaki kecil kan. Kaki dahulu ya. Dia ni penggembala kambing ya di Mekah dulu ni. Dia orang kabilah Bani Hudzail. Bila dia pergi dekat Abu Jahal, dia cari pun jumpa di bawah timbunan mayat-mayat lain. Rupanya tak mati lagi orang tua ni. Dia lah pijak Abu Jahal. Abu Jahal kata, lah bunuh aku pengembala kambing lagu hang. Sombong lagi. Sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud kekat kepala dia, bawa pergi kat Nabi SAW. Nabi kata, hadha fir'aun hadhihi al-ummah. Inilah Fir'aun umat ini. Itulah yang nak ingat Ustaz, kalau tak salah nak cari tak jumpa ni. Ya. Apa dia tu? Adakah apa? Wallahu alam lah. Ana bukan pakar ilmu hadis ni, nak tanya ni siapa ambil bidang ni tolong jawab Ustaz. Ada? Bapak tolong jawab ni. Okey, ana yang nak tahu lah, wallahu taala alam. Dia sebenarnya sama ya, ilmu mustalah hadis ni dalam ilmu hadis ke, dalam ilmu maghazi, peperangan-peperangan Nabi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang sama ya. Tapi kita kena tahu bahawa ulama hadis ni bukan dia sepakat semua perkara. Di kalangan ulama hadis ni berkhilaf juga. Satu hadis kita jumpa, ada ulama kata sahih, ada ulama kata dhaif hadis tu. Mursal ni dalam cerita-cerita sirah ni banyak mursal. Secara umumnya mursal ni dhaif. Macam kita baca kisah Adas tadi. Yang dia kata dhaif tu pasal mursal lah. Tolak hadis mursal ialah sebahagian hadis dhaif. Maka mursal tak boleh pakai. Tapi adakah semua mursal ditolak oleh para ulama? Ada ulama pakai. Kita tengok tadi dalam kitab Sahih Sirah Nabawiyah. Berapa banyak mursal. Mursal pun boleh pakai dalam bab Sirah Nabawiyah. Jadi sebab itu manhaj ni berbeza di kalangan para ulama, yang menyebabkan perbezaan pendapat ni menyebabkan kita lebih boleh meraih pendapat orang lain yang mungkin berbeza dengan pendapat dan pandangan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada siapa-siapa nak komen apa, silalah. Kemudian bab ni tadi ni kita kata bab makan ke tidak. Ada sahabat nama Umair bin Al-Hammam, dia makan. Nah, dalam hadis ni dia buang kurma, dia dah makan dah sikit, dia buang. Sebab apa? Dia kata aku bau syurga di situ, dia kata. Ni hadis ni riwayat akhrajahu Muslim fil Imarah bab thubutil jannati lisyahid. Kematian Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf mati. Pun belailah dia mati lambat, belah kena tangkap dah. Tu pun ada sahabat duk lindungi dia juga. Abdul Rahman bin Auf ni baik dengan dia, cuba lindungi dia. Tapi akhirnya dibunuh oleh Bilal. Okey, ana ingat cukup dah kot berkenaan dengan kisah perang Badar ni. Perincian dia tuan-tuan boleh rujuklah. Jadi buku ni kita nak habis kalau kita cerita semua lah sirah ni tuan-tuan. Tak tahu bila tahun nak habis tuan-tuan. Okay, lah kita masuk balik. Ana ingat tak payah cerita semua kot, tak ada lah pukul 12 lebih lah. Kita masuk ni pun tak payah. Ni pun tak payah tuan-tuan baca. Pengusiran Bani Qainuqa' ni sikit-sikit lah, tak banyak mana pun. Tuan-tuan baca lah ni. Anda baca cukup lagi cepat. Okay, Yahudi ni di Madinah ada 3 yang paling besar. Iaitu Bani Qainuqa', Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Ustaz lah. Okay, Yahudi di Madinah ni ada 3 kali kena ulang, Bani Qainuqa', Bani Nadir dan juga Bani Quraidah.
Yang paling penempatan mereka ni yang paling dekat dengan umat Islam ialah Bani Qainuqa. Mereka duduk dalam Madinah. Bahkan pasar mereka sentiasa dikunjungi oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bani Nadir jauh sikit dengan Bani Quraidah. Jadi bila umat Islam berjaya menang dalam perang apa nama ni? Perang Badar, mereka dengki. Mereka berasa, macam mana boleh menang? Tak apa tu lawan dia, kalau lawan kita, siap. Jadi Nabi SAW bila dengar berita tu, Nabi kumpulkan orang Bani Qainuqa, tegur mereka. Seperti mana yang ada dalam ni. Kemudian, turun ayat Quran berkenaan mereka ni. Kemudian, mereka jawab, mereka kata, Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik. Hang jangan duk tertipu dengan diri hang sendiri. Jangan duk rasa hampa kemah sangat. Annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Tu hang perang dengan puak-puak Quraisy, depa tu mana reti perang. Budak-budak hingusan tu. Innaka law qataltana la 'arafta anna nahnu an-nas. Kalau perang kami bawa hang tahu sebenarnya kami. Nak cari orang pandai perang ni kami. Wa annaka lam talqa mithlana. Oh tu sombong. Itu satu peristiwa yang dicatatkan oleh para ulama. Lepas tu dia pelaga orang Aus dengan Khazraj, baca syair-syair yang membangkitkan semangat perang Bu'as balik. Kemudian peristiwa paling masyhur dalam peristiwa ni ialah mereka ganggu wanita Islam yang datang pergi membeli di pasar mereka. Ikat tali tak mana tahu, lelondeh baju kawan tu. Menyebabkan seorang sahabat bunuh kawan sahabat tu. Akhirnya mereka bunuh sahabat tadi ni kan. Jadi peristiwa inilah yang menyebabkan akhirnya Nabi SAW bawa para sahabat kepung mereka selama 15 malam. Ringkas ceritanya walaupun dicuba di-skat oleh Abdullah bin Ubay. Nabi macam bagi kat mereka pada peringkat awal. Tapi akhirnya tuan-tuan Bani Qainuqa ni meninggalkan kota Madinah. Mereka pergi keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Tahun ni tuan-tuan ada satu benda penting juga untuk tuan-tuan kena ketahui. Tuan-tuan kalau baca ayat ni, ayat dalam surah Baqarah ni, ayat yang bukan Baqarah, surah Ma'idah. Ayat 55. Tu, di skrin tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ada aku nak baca takbir kot. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Minta maaf tuan-tuan. Jadi ayat ni tuan-tuan, Syiah guna untuk nak menyatakan Sayyidina Ali lah pemimpin umat Islam. Kerana mereka kata dialah satu-satunya orang yang pernah dalam sejarah zaman Nabi SAW ni dia buat keluar zakat ketika dia sedang rukuk. Orang tengah duk rukuk semayang tu, dia semayang sunat pada waktu tu, tiba-tiba ada satu orang miskin masuk, duk minta sedekah, minta zakat. Orang lain tak peduli. Tapi Ali ni panggil dia, mai tengah duk semayang ni, tengah duk rukuk ni. Buang cincin dia, bagi kepada kawan tadi ni kan. Dia terjemah ayat ni lagu mana tuan-tuan? Sesungguhnya waliyukum, pemimpin kamu ialah Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman. Yang mana? Yang semayang, mendirikan semayang, dan bayar zakat masa duduk tengah rukuk. Oh, Syiah tuan-tuan, dia terjemah ayat ni lagi ikut suka dia. Dan geng-geng Syiah percaya dalam kitab-kitab Syiah ni. Sebenarnya ayat ni tuan-tuan bukan turun untuk Sayyidina Ali. Ayat ni tuan-tuan tolong baca, tengok kitab tafsir, baca daripada sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud ni cerita perang Bani Qainuqa lah. Cerita tentang Ubadah bin As-Samit yang dia tidak mengambil sikap sama seperti yang dilakukan oleh siapa nama Abdullah bin Ubay bin Salul tu, sama-sama Khazraj. Yang Abdullah bin Ubay ni dia tetap bersama menjadikan Yahudi dan Nasrani, maksudnya puak-puak Bani Qainuqa tu sebagai awliya dia, sebagai teman rapat dia, yang dia sayang, yang dia kasih. Sebab Allah kata siapa sayang kat depa, yang jadikan mereka sebagai pemimpin, teman rapat mereka, dia geng tu lah juga. Kemudian Allah sebut cerita tentang Abdullah bin Ubay. Kemudian Allah sebut hak yang golongan yang boleh jadi teman rapat kamu ialah orang yang macam mana?
ialah Allah, Rasulnya dan orang beriman yang senantiasa mengerjakan salat, menjaga ibadat salat dan menunaikan ibadat zakat, wa hum raki'un dengan makna wa hum khadi'un. Depa tunduk patuh kepada ajaran Islam. Itu makna dia, bukan makna dia macam depa terjemah tu tuan-tuan. Dan ayat ni memuji sikap siapa tuan-tuan? Memuji sikap Ubadah bin As-Samit, bukan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tuan-tuan kena terang agak ayat ni. Sambil-sambil duduk mengajak sirah, kena mengajak agak bab Syiah ni tuan-tuan. Lama lah orang tak sebut ni tuan-tuan bab Syiah ni. Kemudian Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah. Perang Sawiq ni pun kecil ya tuan-tuan, baca ni lah. Zi Amar pun tak payah kot kita nak terang. Kemudian pembunuhan Ka'ab bin Ashraf pun tak payahlah. Senang ya ni. Buhran. Ni perang-perang kecil lah. Okey, hak ni penting. Syariah Zaid. Ke Qaradah kan nama tempat tu. Anda terlupa ni Arab kata aku mana ni. Jadi Syariah Zaid ni tuan-tuan, ni masuk tahun kedua. Tahun ketiga. Bulan Jamadil Akhir, tahun yang ketiga Hijrah. Jadi, orang Quraisy dah tak boleh pergi berniaga dah lah ni. Mereka kalah dalam perang Badar, kira tertutup laluan perdagangan mereka, nak pergi berniaga di Syam tak boleh dah. Bayangkan dekat setahun dah tak boleh pergi berniaga. Jadi duk fikir tak sudah. Sebab orang Quraisy walaupun mereka boleh pergi berniaga di Yaman, barang nak pergi jual kat Yaman ni nak pergi jual apa pula? Pergi berniaga di Yaman habislah dulu ni. Lepas tu nak barang Yaman kalau mereka pergi ambil, mereka nak pergi jual tak mana. Jadi pada masa ni tuan-tuan, orang Quraisy buat keputusan untuk kita kena pergi berniaga juga. Iaitu kali ni kita jangan ikut laluan dekat dengan Madinah dah. Kita ikut laluan sebelah kanan lah kalau kita tengok peta ni kan. Madinah duduk tengok, hak sebelah kanan Madinah ni, iaitu berhampiran dengan kawasan negara Iraq. Jadi laluan ni bukan laluan biasa dilalui. Jauh daripada Madinah kita lalu tu. Jadi mereka pun dah bersiap nak pergi berniaga dah. Lantik pula anak kepada Umayyah bin Khalaf iaitu Safwan bin Umayyah. Tokek besar dia ni, tokek senjata. Bawalah barang dagangan tu, banyaklah barang dagangan tu untuk pergi berniaga di Syam tapi melalui jalan yang lebih jauh dan lebih sukar iaitu laluan Iraq. Kalau nak takdirkan tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi nama Salid bin Nu'man. Dia masuk Islam dah. Dan dia ni tuan-tuan, Salid bin Nu'man ni dia jumpa dengan kawan lama dia. Tak mana tak disebut dalam riwayat. Dia peminum di situ tuan-tuan. Kawan dia ni bukan Islam. Dia ni tak masuk Islam lagi ni. Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ni. Kawan tu mabuk. Bila dia mabuk ni tuan-tuan, dia cerita semua. Termasuklah yang dia cerita ialah kisah bahawa orang Quraisy lah ni sedang dalam usaha nak pergi berniaga di Syam melalui jalan Iraq. Jadi bila dia dengar berita tu, dia balik cepat-cepat ke Madinah. Dia bagi tahu kat Nabi SAW. Nabi pun buat bentuk satu bala tentera diketuai oleh Zaid bin Harithah anak angkat dia untuk piskat. Bukan ramai pun 100 orang. Sebab kafilah dagang ni dia bukan nak pergi perang, dia pun nak buat barang dagangan. Dah lah 30-40 orang jaga barang-barang tu nak pergi berniaga ni. Berjaya sekat barang dagangan sampai tengah Zaid duk tunggu dah. Habis depa lari, barang-barang dagangan ni semua dirampas oleh umat Islam. Kekecewaan yang berlaku kepada orang-orang Quraisy pada ketika itu tuan-tuan. Depa balik ke Mekah ni kan walaupun depa berjaya selamatkan diri. Geram tak tahu nak abang dah. Satu mesyuarat terlena jalan dekat pun Muhammad rampas. Pergi ikut jauh pun tak selamat juga. Lah apa yang kita kena buat? Lah kita kena musnahkan Madinah tu. Itulah punca segala masalah yang sedang kita hadapi pada ketika ni. Dan kita pun nak balas dendam atas kekalahan kita dalam peperangan Badar yang lalu ni. Jadi akhirnya melalui peristiwa yang berlaku ni tuan-tuan, walaupun kecil ya peristiwa tu taklah besar mana, tapi peristiwa inilah yang menjadi punca sebenarnya yang akhirnya orang Quraisy menyerang umat Islam dalam perang Uhud. Okey tuan-tuan. Jadi masuk bulan Syawal,
Awal bulan Syawal, orang-orang Quraisy pun mula atur strategi lah. Kumpulkan belanjawan, nafkah untuk nak bawa mana-mana harta yang selamat masa Abu Sufyan bawa balik dulu, dikempen supaya dijadikan sebagai dana untuk memerangi umat Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Tersebut mereka kumpul kali ini tuan-tuan berjumlah daripada dapat 3,000 orang untuk pergi perang kali ini. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada lagi adik-beradik Nabi SAW yang berpengaruh ni yang tak masuk Islam, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Menurut pendapat jumhurul ulama, dia tak masuk Islam lagi. Dia masuk Islam bila tuan-tuan? Masa berlaku pembukaan kota Mekah. Masa sahabat-sahabat sibuk-sibuk nak menyerang Madinah, nak menyerang Makkah Al-Mukarramah, dia pun pada masa tu baru keluar daripada bersama keluarga dia, Abdullah bin Abbas, isteri dia Ummul Fadl, lagilah anak-anak dia Qutham dan sebagainya, baru nak pergi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada waktu tu. Sampai tengah jalan jumpa dengan Nabi. Situ baru dia masuk Islam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu pendapat jumhurul ulama. Tapi ada juga ulama-ulama kita yang kata sebenarnya masuk Islam lama dah. Zaman Nabi tu ada lagi. Itu yang Nabi bawa dia dalam bai'ah Aqabah kedua. Walaupun dia pergi perang sama-sama dengan orang kafir Quraisy, dia terpaksa pergi dalam perang Uhud tu. Dia masuk Islam lama dah. Dia lah dia jaga Nabi lepas Abu Talib tak. Tapi dia masuk Islam. Cuma Nabi minta dia sembunyikan keislaman dia. Itu pendapat siapa yang saya ingat lah tuan-tuan. Tak teringat pula lah ni ramai beberapa orang tokoh tu. Yang saya ingat seorang, Dr. Mustafa Sibai. Dia ada kan kitab Sirah Nabawiyah dia kecil tu. Dalam kitab dia sebut bahawa Abdullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni sebenarnya masuk Islam dah. Dia duduk di Mekah tu atas arahan Nabi untuk membantu umat Islam. Apa-apa berita dialah akan beritahu. Jadi dia ni tuan-tuan, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni, dia tulis surat kat Nabi. Dia cari satu orang biasa pergi Mekah ni, Mekah Madinah ni mau 7 hari. Dia kata 3 hari yang mesti sampai. Berapa aku bayar? Jadi jalan siang malam perderah bagi sampai kat Nabi. Nabi masa tu duduk di Quba, dapat surat tu lah. Nabi terus kumpulkan para sahabat pada 6 hari bulan Syawal. Panggil semua sahabat mesyuarat. Jadi dalam mesyuarat tu lah ada yang bagi cadangan untuk perang di dalam Madinah. Abdullah bin Ubay setuju sangatlah sebab dia bukan mau perang kan. Dia pura-pura Islam lah. Kalau duduk perang di dalam Madinah, dia duduk dalam rumah dia, duduk tidur. Orang tak tahu kan. Supaya dengan alasan bahawa kalau mereka masuk kampung kita, mereka mana tahu tak mana tempat tinggi, tak mana ada lopak, tak mana ada tempat yang tersembunyi. Kita duduk kat atas rumah pun kita boleh serang daripada atas. Susah daripada nak serang kita. Memang kuat mimpi kuat cadangan ini. Bahkan disokong oleh mimpi Nabi SAW. Yang Nabi mimpi nampak ada satu lembu orang sembelih. Nabi tengok dalam mimpi tersebut, pedang Nabi ni sunding di ujung tu. Dan Nabi ada satu baju besi, Nabi masukkan tangan Nabi dalam baju besi itu. Menunjukkan bahawa kalau nak perang, nak selamat, kena perang dalam kawasan Madinah. Nabi sokong ni. Tapi ada sahabat-sahabat yang muda-muda, khususnya yang tak terlibat dalam perang Badar yang dulu yang berlaku. Daripada mana? Sebab dia kita takut apa? Jadi akhirnya Nabi bila didesak sangat-sangat dalam mesyuarat tersebut, Nabi bersetuju untuk menerima pandangan tersebut, iaitu perang di luar daripada kota Madinah Al-Munawwarah, iaitu kita akan tunggu daripada dekat Bukit Uhud. Pasal apa dekat Bukit Uhud tuan-tuan? Tak payah sebentar kita fahamlah kedudukan Madinah Al-Munawwarah. Jadi peringkat awal orang Islam ni ada 1,000 orang. Termasuk 300 orang pengikut Abdullah bin Ubay. Pergi perang dia pun awal. Tapi dia ni tuan-tuan, bila petang tu lepas sembahyang Jumaat, Nabi keluar rumah, Nabi pakai baju besi 2 lapis. Nabi pakai baju besi hari tu. Mula para sahabat dah tarik diri dah, kata silap kita paksa Nabi. Nabi kata apa? Itu kata-kata masyhur Nabi SAW, tak patut idza labisa la'amatahu, bila Nabi dah pakai pakaian tiba-tiba tak jadi pi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, Nabi terus pi perang balah. Jadi pi petang tu tuan-tuan, mereka lalu kok kebun kurma, kawasan kebun kurma sampai ke kawasan Bukit Uhud.
Malam tu mereka bermalam di situ. Pagi esok ni hari Jumaat, hari Jumaat, hari Sabtu. Hari Sabtu tu pagi-pagi subuh dah, cerah dah kawasan pada ketika tu, barulah Nabi kumpulkan sahabat nak pergi perang dengan puak-puak orang-orang kafir Quraisy yang telah sampai ke kawasan Uhud pada masa tu. Bila nampak dah musuh yang berjumlah 3,000 orang, nampak ramai daripada tentera kita ni, Abdullah bin Ubay kata, alama naqtulu anfusana, buat apa yang kita nak bunuh diri? Aku kata dah kat hangpa, tak usah lawan dengan mereka di luar ni. Ni nak lawan lagu mana ni? Kita ada 1,000 orang, mereka 3,000 tu nampak agak ramai tu. Fa inni raja', aku nak balik. Fa inni a'id, aku nak balik dia. Jadi dengan teknik ataupun strategi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ni menyebabkan sahabat daripada kabilah Bani Salimah dan juga Bani Harithah ikut terpengaruh dengan dia. Mereka pun balik juga. Mujuklah Abdullah bin Haram, pergi pujuk mereka, merayu kat mereka jangan tertipu dengan musuh yang gunakan strategi ini untuk nak porak-perandakan kesatuan kita umat Islam. Jadi mereka tak jadi balik, tak jadi ikut orang-orang munafik balik ke Madinah Al-Munawwarah, kekal stay dengan Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam cerita perang Uhud ni kalau kita nak baca, kita baca dalam surah Ali Imran dalam ayat 120 ke atas dua tu. Ni ayat ni tuan-tuan. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah kata apa? Ingat, jangan lupa. Ketika dua golongan daripada kamu. Siapa dua golongan tu? Itulah Bani Salimah dengan Bani Harithah itulah. Ingin mundur kerana takut. Terpengaruh dengan strategi yang dibuat oleh musuh, iaitu Abdullah bin Ubay. Pandai dah. Dia mainkan sentimen sampai betul juga kata-kata Abdullah bin Ubay ni, kita balik ikut dia. Terpengaruh dia ni. Padahal depan ni sahabat-sahabat Al-Ansar ni. Bukan main ni tuan-tuan ni kan. Boleh terpengaruh. Wallahu waliyuhuma. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Allah sebut Allah adalah wali. Wali ni orang yang menyayangi mereka, yang mengasihi mereka, yang menjadi pemimpin mereka. Allah sebut lagu tu kepada mereka. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'min. Maka oleh kerana itu, apa berlaku dalam hidup kita ni, orang Islam jangan terpengaruh dengan nilai sikit, banyak seperti yang dimainkan oleh puak-puak kafir, puak-puak Abdullah bin Ubay itu. Kena berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tuan-tuan kan, tak masalah nak sebut lah sikit kan. Dalam politik kita awal lagu tu lah berlaku. Kat pilihan raya ya. Selagi orang ni tarik diri dalam pilihan raya, keluar parti, pergi tanah, sebiji macam cerita ni tuan-tuan. Kita kena ambil pengajaran daripada cerita ni. Dengan kerana kalau ni keluar parti, kita pun keluar juga. Tak masalah parti mana, saya tak sebut tuan-tuan. Tapi cerita ni kena baca supaya kita faham. Ambil pengajaran daripada apa yang kita baca dalam surah Ali Imran tersebut. Kemudian tuan-tuan, ni Salimah tu. Kemudian Nabi ini kanak-kanak dia dah tinggal lah. Kemudian Nabi tuan-tuan, Nabi guna khidmat seorang sahabat dia melalui celah-celah pokok kurma tu. Nabi pintas tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi SAW dah duduk di belakang orang Quraisy, dekat dengan Bukit Uhud. Terkejut dia, tengok Nabi duduk belakang dia. Dia duduk tengok ke belah masuk ke Madinah ni. Nabi duduk rapat dengan Bukit Uhud dah pada ketika itu. Pasal apa Nabi pilih tempat tu? Sebab itulah tempat paling strategik untuk perang pada ketika itu dengan jumlah kita yang sedikit. Iaitu apa tuan-tuan? Belakang kita musuh mesti tak boleh main dah. Bukit Uhud panjang. Yang kedua, dekat dengan Bukit Uhud tu, depan tu ada Jabal Ainain yang Allah terkenal dengan nama Jabal Rumah. Ada bukit pemanah dulu nama dia Jabal Ainain. Kecil ya bukit tu, tapi kecil pun tinggi juga. Tahun tu Nabi letakkan 50 orang sahabat yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Nabi pesan kat mereka, inna ra'aitumuna takhtafuna at-tayr. Hampa kalau tengok kami ni mati habis semua dipagut oleh burung-burung. Fala tabrahu makanakum. Jangan tinggal tempat hampa ni. Duduk tang ni juga apa jadi pun. 2-3 kali Nabi pesan kat mereka ni kan. Hatta ursila ilaikum, sampai hampa dapat arahan daripada aku. Wa in ra'aytumuna hazamna alqaum.
kalau hampa tengok kami menang. Kami berjaya menewaskan kaum. Wa awta'nahum. Kami boleh pijak-pijak mayat mereka. Hatta ursila ilaikum. Jangan pergi mana. Duduk tani juga. Ini pesanan Nabi SAW kepada para sahabat di atas tersebut. Jadi Nabi atur strategi ni kira tak ada tentera, tak ada ketua tentera yang boleh atur strategi yang sehebat seperti yang diatur oleh Nabi SAW. Jadi akhirnya meletuslah peperangan. Ringkas cerita tuan-tuan. Ana dengar Dr. Tariq Suhadan cerita kisah ni kan, seronok semua tuan-tuan. Dia kata peringkat awal ni memang menang pasal apa tuan-tuan? Strategi yang diatur oleh para sahabat-sahabat utama. Seperti lagi sahabat-sahabat hebat-hebat dalam peperangan, mengatur strategi peperangan ni kan. Mereka atur strategi tuan-tuan untuk menyerang pembawa panji-panji perang. Perangan orang Arab. Panji perang hak besar bawa tu. Hak tu penting. Tak boleh bagi jatuh. Bendera tu penting. Kalau jatuh hak tu, mereka faham kata kita kalah dah. Lagi tak jatuh hak tu, kita masih kuat. Kawasan tu dijagalah. Dan pembawa liwak ni, dia panggil liwak. Liwak ni turun-temurun daripada zaman Abdul Dar dulu ni, sampailah zaman perbalahan dengan Bani Abdul Manaf tu, liwak soal peperangan, pembawa bendera dalam perang memang kekal dekat Bani Abdul Dar. Ringkasan dia Al-Abdari. Sahabat-sahabat kalau tuan baca dalam ni tengok Al-Abdari. Tu Bani Abdul Dar lah tu. Jadi dia serang. Siapa pegang bendera tu, semua kena serang, kena bunuh. Dengan panahnya, dengan ditetaknya, macam-macam serangan. Lepas seorang, gambaran cerita tu. Sampai akhirnya, siapa pun tak berani pergi pegang dah bendera. Tentera-tentera duduk kat belakang, hak tak terus terlibat lagi ni, duduk tengok kat atas, tengok. Jatuh pula. Saat lagi naik balik. Duduk tak lama, jatuh pula. Saat lagi naik, saat lagi jatuh pula. Sampai 11 kali tuan-tuan. Sampai last ke yang ke-11 tu, naik tak jatuh, tak naik dah. Siapa pun tak berani pergi ambil. Itulah tuan-tuan. Orang-orang Quraisy ni pakat lari habis. Sebab apa? Rasa dia pun memang kalah dah. Hak mati yang perang pun banyak dah pada ketika itu tuan-tuan. Dan pada masa ni sebenarnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dah mati dah. Tuan-tuan. Kena bunuh dengan Wahsy itu. Kemudian bila dah umat Islam berjaya mengalahkan orang Quraisy di peringkat awal ni, maka pada ketika itu tuan-tuan, sahabat-sahabat pun pakat pergi kutip lah harta-harta ghanimah, pergi cek lah. Dah semua tak ada, kosong lah kawasan tu. Siapa pun tak ada lah. Ni tuan-tuan, dia pada tengok, menang dah ni kita ni. Tunggu berapa lagi? Arahan Nabi tadi itu masa kut-kut tak habis lagi. Ni habis dah perang. Duk balah sama-sama mereka. Akhirnya tuan-tuan, walaupun dilarang oleh Abdullah bin Jubair, tapi mereka turun pergi ambil juga. Masa mereka turun tu, rupanya orang Quraisy ni, yang dikepalai oleh tentera berkuda orang Quraisy, yang 2-3 kali cuba masuk sebelum tu, tak boleh masuk. Dia tahu halangan utama ialah tentera 50 orang yang berada di atas jabal rumah tu. Jadi dia pun tak boleh buat apa. Jadi Khalid ni dia tunggu masa, dia tidur belakang. Dia tunggu dengan grup dia, dengan Ikrimah bin Abi Jahal seorang lagi. Tengok para sahabat turun daripada atas bukit itu. Waktu tu tuan-tuan, sepantas kilat dengan Ikrimah bin Abu Jahal terus pergi ke kawasan tersebut. Mereka tak pergi serang orang Islam dulu. Mereka pergi bunuh duduk atas bukit tu, ada 10 orang lagi. Mereka kawal bukit tu tuan-tuan. Jadi pada masa itulah Khalid bin Al-Walid panggil semua orang Quraisy yang lari tadi dengan teriakan yang sangat kuat, panggil mereka supaya patah balik. Bila dengar tu pakat patah balik, masa inilah tuan-tuan yang berlaku macam-macam tu. Allah gambarkan peristiwa pada ketika itu, id tus'iduna wala talwuna ala ahadin. Ketika hampa lari ni rabat bukit. Sa'ada yas'adu ni makna dia lari rabat bukit lah masa tu. Id tus'iduna wala talwuna ala ahad. Tak beralih dah. Lari sampai balik Madinah. Dah. War-rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Yang Nabi ni duk panggil ni, ana Muhammad, mai ke aku ni. Apa dia Nabi kata? Nabi tak ingat pula dah. Halummu ilayya ibadallah. Nabi kata, mai ke
Mereka tak dengar dah tuan-tuan pada ketika itu yang kelang kabut sampai ayah kepada Hudzaifah iaitu Al-Yaman mati dibunuh oleh orang Islam sendiri sebab kelang kabut tak kenal siapa. Sampai Al-Yaman kata tu ayah aku. Mati dah tuan-tuan. Kemudian sampailah habis tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita semua ni kat gambaran tentang peristiwa perang Uhud yang berlaku. Jadi pada masa kelang kabut ni dah tuan-tuan, sahabat besar seperti Sayyidina Hamzah mati dah sebelum tu. Kemudian pembawa bendera umat Islam iaitu Mus'ab bin Umair. Dia pun daripada keluarga Al-Amtari juga. Bani Abdul Dar juga. Dia pun mati kena bunuh. Dia ni rupa dia seakan-akan Nabi SAW. Menyebabkan orang-orang Quraisy tuan-tuan, mereka ingat mereka berjaya bunuh Nabi. Maka mereka pun isytiharkan dengan seronoknya sekali, qutila Muhammad. Muhammad telah berjaya dibunuh. Kan pada ketika itu kan, saya ingat Anas bin An-Nadhr ni lempak pedang. Kita nak buat apa lagi, nak perang apa, Muhammad Nabi pun mati dah. Sehingga mai sahabat yang pujuk dia kata, kalau dah mati, Nabi Muhammad mati, hang pun kena mati lagu mana Nabi Muhammad mati juga. Jadi para sahabat yang paling besar lah jasanya yang disebut-sebut oleh Abu Bakar ialah Talhah bin Ubaidillah. Ni tangkap panah mai. Pertahankan Nabi sampai cacat tangan dia tuan-tuan. Saya tak boleh teringat bernama Talhah ni kan. Saya teringat masa perang Jamal tuan-tuan. Bila mati Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni kan sampai turun daripada kuda tengok Talhah, mayat Talhah tu ada. Riba atas riba dia ni. Dia kata ni lah tangan yang sampai cacat pertahankan sallallahu alaihi wasallam. Sebab ni fitnah. Masa zaman dia tu zaman fitnah. Orang pelagar. Betul yang jadi perang Jamal tu. Bukan kerana sahabat-sahabat nak perang sama-sama mereka. Sehingga akhirnya mati sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah ni. Tapi Nabi kata kalau hampa nak tengok orang mati syahid tapi hidup lagi tu, tengok Talhah bin Ubaidillah ni. Abu Bakar, Abu Talhah Al-Ansari, dia pemanah, dia pemanah tepat lah antara dia dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhumah. Depa ni lah perincian dia panjang lah tang ni tuan-tuan kan. Kemudian habis perang lah, orang Islam kalah, Nabi dan selamatkan diri, para sahabat pelari Nabi naik atas bukit, duduk di tempat yang makruf yang tuan-tuan pun tahu. Akhirnya orang-orang Quraisy ni dia rasa puas hati dah, Abu Sufyan sah, alhamdulillah lega dah kita menang. Depa tak teruskan lagi. Kalau depa terus lagi, teruk orang Islam. Allah Taala tutup hati depa, takat tu sahaja. Depa pun rasa puas hati dah, balik. Balik ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi masa itulah Nabi pergi urus jenazah para sahabat, tengok jenazah Hamzah, Nabi menangis. Dan di situ ada kisah yang juga masyhur, iaitu benarkah Hindun belah dada Hamzah bin Abdul Muttalib dan cuba makan. 53 tu. Kisah ini sangat masyhur dalam kalangan umat Islam. Sebagian ulama tidak menerima kisah ini kerana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq melalui sanad yang munqati', yang terputus. Di Malaysia ni popular lah, Maulana Asri lah saya tengok yang memang bersemangat tolak Ibnu Ishaq ni, itu pendapat dia lah. Cuma saya tak setuju juga tuan-tuan cerita ni. Tolak sampai macam dengan tak ada asas langsung cerita ni tuan-tuan. Bila tuan-tuan baca kisah dalam kisah Syekh Ibrahim Ali, Syekh Ibrahim Ali tidak memasukkan kisah ini dalam kitab Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Kita kena adil lah. Tak ada lah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan carilah kitab ni, tak ada. Dia tak terima sebagai cerita tu cerita yang sahih. Tapi tuan-tuan, Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, iaitu dalam kitab dia As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Quran wa Sunnah, Rizqullah, ni hak tulis kitab besar. Pensyarah Profesor Doktor yang tulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadir Al-Asliyah ni, dalam kitab dia tuan-tuan cerita ni. Dia kata apa tuan-tuan? Perbuatan merobek-robek jenazah Hamzah sabit dengan beberapa jalan yang sahih sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dia bawa riwayat. Hak munqati'-nya dia bawa ni munqati', hak ni tak boleh pakai. Tapi dalam banyak-banyak tu ada sahih, bukan semuanya dhaif. Kami telah sebutkan, dia bawa ni tuan-tuan, yang menunjukkan bahawa kisah pembelahan hati Hamzah
yang disebutkan oleh beberapa orang ulama sirah dan maghazi mempunyai asal. Sebab dan bukan semua riwayat tu riwayat yang tak sahih. Tambahan lagi disokong oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya, iaitu terdapat riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad yang menunjukkan peristiwa ini benar-benar berlaku. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, anda kena tengok dalam kitab dia lah, iaitu kitab yang saya sebut, yang saya tunjukkan tadi tuan-tuan. Panas jugalah. Semua ni saya buat ni tuan-tuan, masukkan ni pasal apa? Macam cara geng-geng yang mendakwa depa ni geng-geng sunnah sangat ni kan tuan-tuan. Macam orang lain tak erti langsung, ulama lain semua salah. Ini keterlaluan. Habaklah khilaf, kurang-kurang pun kalau kita kata doa. Bahkan kalau tuan-tuan dengar satu ceramah Dr. Tariq Suhaidan, dia kata dia ada maklumat tentang siapa tuan ulama dia sebut yang dijemput oleh kerajaan Saudi hadir dalam upacara pengkebumian kali ketiga lah, masa pemindahan jenazah para sahabat Uhud ni. Dia kata masa dia angkat, dia kata dia tengok sendiri ni kawan tu, jenazah Hamzah ni badan besar, memang depa ni sahabat yang panglima ni badan besar. Tangan dia duk berdarah lagi, duk tak di perut dia tempat kena belah. Tuan-tuan carilah YouTube, ada video banyak tuan-tuan cerita tu. Nanti saya cuba share dalam grup dengan guru takmil, tuan-tuan pakat tengok. Wallahu a'lam. Saya sekadar nak bentang kat tuan-tuan ya. Jadi kesimpulannya lah, takat ni lah kita boleh sampai tuan-tuan. Walaupun dengan sebab kesilapan mereka tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan kesalahan mereka dan terus memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan mereka. Kalau ikut kita tuan-tuan, lepas ni tak mesyuarat dengan mereka, buat urusan sendiri, tak, tetap mabda' syura ni berkekalan, walaupun kerana ikut pendapat sahabat lah kita kalah, tetap kena buat. Fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sampai tu Allah kata, maafkanlah mereka dan tolong minta ampun bagi pihak mereka kat aku. Wasyawirhum fil amri, dan kamu tak boleh berhenti bermesyuarat dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Satu lagi tuan-tuan, ada sahabat lari. Siapa lari? Salah seorangnya Sayyidina Osman lari. Barang ni, jadi orang duk ungkit lah cerita ni, Osman lari ni. Tapi kata ke Abdullah bin Umar pun ada nanti zaman dia nanti. Tuan-tuan tahu tak, Allah Ta'ala dah turun ayat Quran maafkan kesalahan Sayyidina Osman dan para sahabat yang lari ni. Allah kata, innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Sesungguhnya geng-geng hak lari masa pertemuan dua tentera ni, iaitu dalam perang Uhud, innama stazallahumus syaitanu bi ba'd ma kasabu. Depa lari tu, depa tersilap, bergelincir tersebut kerana kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Salah siapa tu? Salah sahabat yang lari atas bukit tu lah, tak patuh kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Wa laqad afallahu anhum. Allah dah maafkan kesalahan mereka. Dah kalau Allah maaf dah kesalahan mereka tuan-tuan, siapalah kita nak piduk bangkitkan, nak piduk ungkit radhiyallahu anhum ajma'in ni tuan-tuan. Jadi banyak sangatlah pengajaran daripada perang Uhud ni. Kalau kita nak korek, kita nak bincangkan satu persatu, cukuplah sekadar ringkasan yang mampu nak sampaikan dalam siri yang kita buat pada kali ini. Nak rasa dekat tu ya kot, kita dan ni. Ada banyak lagi siri-siri yang kita tak dan. Okey. Jadi anak undur diri dulu. Kok-koklah ada apa-apa, siapa-siapa nak tambah apa-apa, sila-sila insya-Allah. Komen Ustaz. Minta depa komen bagi pandangan tak mana kita boleh perbaik kan dalam siri kita ni. Ana pun tak ada pengalaman buat kod live ni, tak erti ana. Okey. Sila Ustazah. Tuan-tuan guru sekalian. Nazim baca Ustaz ni. Dah. Oh, tu lah.
Okey ya. Okey. Okey. Ya. Ana bab apa nama yang soalan pertama ni kan berkenaan dengan khilaf berkenaan dengan tawaran Badar ni. Ada tangguh luar tajuk tu. Dia macam susah sikit nak jawab tajuk tu. Tapi khilaf tu memang berlaku di kalangan para sahabat, yang sebahagian nak suruh bunuh habis buang. Ada yang suruh cucu api, Zubair suruh bunuh bang, cucu api bang. Depa ni, suruh bakar buat ni. Tapi Abu Bakar mencadangkan supaya depa ni tak dibunuh, tapi kita terima tebusan dan minta depa yang tak ada ajak anak-anak umat Islam. Jadi ada panjang sikit lah, anda tak berani nak buat kesimpulan lagi, takut tersilap. Tapi takat tu saja anda boleh beritahu. Akhirnya Nabi memilih pendapat Abu Bakar, sehingga akhirnya pendapat Abu Bakar ni ditegur, dikritik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Kemudian tapi tak habis jawapan tu, tak habis. Ada lagi. Mana lagi soalan tadi yang kedua pada Syekh? Okey, Nabi maklum. Nabi maklum dia ni munafik. Dia ni pura-pura, tapi kerana baru kan, ni baru tahun kedua. Lepas perang Badar tu dia baru masuk Islam. Dia ni pula bukan takat kemunafikan dia ni sikit-sikit, memang luar biasa kemunafikan dia ni. Yang sebelum Nabi baca khutbah di Masjid Nabawi tu, dia pergi bercakap dulu. Allah, dia ni kira orang Islam kuat lah. Dia tunjuk kata dia, bayangkan peperangan-peperangan ni dia pergi. Tak apalah perang Uhud dia lari balik kan. Perang Bani Mustaliq nanti dia pergi perang tu. Lepas tu dia pergi buat kacau dalam perang tu pula. Memang dia tunjuk, dan masa perang Bani Mustaliq nantilah barulah jelas kemunafikan dia. Pada masa ni belum jelas lagi. Sebab Nabi duk masih dia orang baru kot. Dia pula ada kes kan kerana dengki kat Nabi. Nabi masih memaafkan dia, bagi peluang kat dia pada ketika itu. Harapan Nabi sangat tinggi pada masa tu. Sampai mai perang Bani Al-Mustaliq, bila Zaid bin Al-Arqam mengadu kat Nabi SAW, kata dia kata kat Nabi SAW, nantilah kita balik Madinah, nanti kita akan halau, kita orang mulia akan halau orang hina. Lanukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Kan? Dia kata tu. Sampai Zaid, dan Zaid ni dia masih kecil lagi masa tu. Dia abang kat ponakan dia, suruh abang kat Nabi. Bila tahu kat Nabi SAW, Abdullah bin Ubay pun tahu, dia cepat-cepat mic cover. Dia jumpa Nabi, dia kata, alah budak takkan nak percaya aku. Dia petah berbicara sehingga Nabi percaya ke dia. Turun surah Al-Munafiqun membongkar betul yang Zaid kata tu. Kan ayat Quran sebut dalam surah tu. Kemudian dia kata lagi, ni salah apalah yang pergi duk support mereka, bantu orang-orang geng-geng Mekah ni, mai orang Muhajirin mai ni kan. Tak usah bagi, kalau hampa tak bagi duit kat mereka, lam faddu min haulik, mereka akan tinggal. Tu turun surah ayat-ayat dalam surah tu, nak abang kata betul yang diberitahu oleh Zaid kepada bapa saudara dia, dan disampaikan kepada Nabi SAW. Sehingga akhirnya barulah Nabi kita, betul Allah membenarkan kamu wahai Zaid. Masa tu baru jelas. Tapi Nabi ni orang yang jenis yang masih mengharapkan dia akan beriman, macam Nabi Ibrahim AS lah. Tuan-tuan bayang kita baca kisah Nabi Ibrahim. Bila malaikat mai rumah dia, habaq kata kami nak musnahkan kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim tahan, tak bagi, janganlah. Duk pujuk lagi. Sampai Allah larang Nabi Ibrahim, jangan duk sekat, jangan duk rayu. Macam itulah sifat Nabi kita pun. Orang yang dipendakwah ni, dia punya jiwa dia besar. Macam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mati, pada dia, adakah Rasulullah solat jenazah? Ya, Nabi sampai solat jenazah. Masa balik pada perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah tu. Masa balik tu Nabi dengan bakar Masjid Dhirar yang dibina oleh puak-puak ni, dekat-dekat tu dia mati. Masa dia mati tu, Dan lagi minta baju Nabi tu. Nabi pun bagi. Duk hakap lagi dia ni. Kok dia berubah di saat akhir. Payah kemudian. Jadi kita bila bayang, baca cerita Nabi kita, hebatnya kita kata kepribadian Nabi, optimisnya Nabi kan. Nabi punya seorang yang sangat rahim. Segala-galanya ada kat Nabi, bukan macam kita silap sikit doa tu. Itulah Nabi kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ni lah, ada jumpa ada macam ni. Sahabiah yang turut serta dalam perang Uhud, berapa ramai? Anak tak ingat Ustaz. Yang nak ingat Safiyah nak ingat lah. Seorang lagi nama Nusaibah. Nusaibah. Ya, betul. Ya, jazakumullah Ustaz. Lagi orang lain nak tambah lah. InsyaAllah. Yang kut penting, mana bagi cadangan. Bila kita cerita perang Uhud ni, apa lagi yang kita jangan tinggal? Mungkin yang anda tertinggal dari ni. Tu kita bagi Ustaz Zahir kita. InsyaAllah. Pakat dengan Ustaz Faisal insyaAllah. Hak ni makan cucuk lah ni Tuan Guru ni. Tuan Guru apa? Tapi Ana ni tu ada seronok cerita sirah ni kan. Tak puas baca cerita dah baca nak baca lagi nak setiap kali kita cari kita akan jumpa benda baru. Jumpa benda baru. Memang puas hati cerita sirah ni. Penting sangat kita tahu dan kita kena cerita kepada masyarakat kita. Jadi nak minta petua Ustaz lah, tambah buku-buku yang boleh rujuk lain selain Ustaz yang sebut tadi ni. Kitab-kitab lain. Kau dah Ustaz? Okey, Ana cadang daripada ustaz-ustaz kita lah. Kalau yang boleh berbahasa Arab ni kan, pergi kat YouTube, cari ceramah Dr. Tariq Suedan. Dia tak banyak, dalam 17 siri kot. Dalam 17 siri sahaja. Kita ikuti satu-satu. Jangan skip. Kita ikut tu, kita kan bila anda dengar sampai habis tu kan, semua ke 17 siri tu, kita dapat gambaran umum. Gambaran tu dulu. Bila kita dapat gambaran umum tentang perjalanan hidup Nabi sampailah Nabi SAW wafat tu, barulah kita boleh pi sikit-sikit. Kita pi cari tajuk ni, kita tak puas hati hak dia abang tu, kita tak setuju dengan pendapat dia tu, baru boleh. Jangan kita terus pi bincang perang Uhud dulu kan dalam ni. Hak lain tak tahu apa lagi. Tang mana Bani Mustalik ni sebelum perang Khaybar ke, selepas perang sebelum perang Ahzab ke, selepas perang Ahzab pula. Kita duk keliru waktu. Tak boleh. Kita kena baca ke semua dulu, lepas tu baru kita pergi ke perincian. Barulah kita akan dapat manfaat yang banyak. Itu kaedah paling mudah. Anda rasa. Anda tak tahulah ustaz-ustaz kita duk mengajar sirah dalam YouTube tu yang panjang lebar tu setara mana, anda tak ikuti kan. Mungkin tuan-tuan hak pernah ikuti boleh share hak mana yang paling baik tuan-tuan jumpa. Tapi kalau hak Arab, Dr. Tariq Suedan, anda rasa yang terbaik lah dalam bab ni. Ada lagi ulama-ulama lain pun cerita macam contohnya Sa'id Kamili, tapi dia terpisah. Dia tak ikut urutan satu persatu tu. Kemudian yang kedua, yang boleh juga, yang bagus juga setelah Tariq Suedan ni ialah dia ni tak tahulah doktor tak doktor, tapi orang Syria, nama dia Syekh Ibrahim Al-Asimi. Al-Asimi, Ibrahim Al-Asimi, tulis sirah Nabawiyah. Dia ada siri-siri dia yang menarik-menarik. Nahwu ada, mantiq, dia mengajar akidah, dia mengajar sirah. Ni pun bagus. Okey. Ni pun boleh ikuti, tapi tak habis anda tengok dalam siri dia tu. Kemudian lagi yang boleh dengar juga, Syekh apa dia ni? Saya nak cari nama dia. Ahmad Jabir. Al-Jabiri. Belakang tu nama dia Ahmad Al-Jabiri nama dia. Dia ni orang Mesir. Dia belum doktor lagi. Tapi dia buat satu siri ceramah dia berkenaan dengan sirah Nabi ni. Dia hurai kitab ni. Ni kitab Sirah Nabawiyah Sahihah. Ni pun menarik juga penceritaan dia, bahasa dia fasahah. Bahasa fusha. Ana kalau hak tak cakap fusha ni ana letih. Ana boleh fusha kan. Hak cakap fusha bagus. Dia tapi siri dia pun ana ikuti sampai tak habis juga, sampai tampang Badar habis. Jadi kita tak dengar sampai habis lagi. Itu tak siri yang ada kat dia. Kalau tuan-tuan berminat dengan siri yang bagus juga, tapi kena dengar Tariq Suedan dulu. Siri Fiqh Sirah Nabawiyah Dr. Buti. Sa'id Ramadan Al-Buti. Tapi Buti ni, dia buku dia tentang fiqh. Ialah nak ambil
fiqh, apa pengajaran yang kita nak ambil daripada situ. 10 siri yang lain kan. Jadi jangan belajar tu dulu. Dr. Tariq Suhaidan dulu. Kemudian baru boleh ambil fiqh. Barulah anak rasa dia akan membentuk kita ni. Kita memahami sirah tu, nampak gambaran sirah lebih jelas kepada kita. Kalau buku-buku ni, ana syorkan baca dulu Ar-Rahiqul Maktum lah, sebab dia ringkas. Dia dah ringkaskan dan sangat padat. Tak dhaif, ada juga lah. Dia apa ahli hadis tu, bukan main-main tu. Rais Jam'iyyati Al-Hadis di India, bukan di Malaysia. Matilah dia, meninggal dah. Adalah yang depa kredit dia tadi apa ada juga dhaif. Biasalah, ni sirah bukan hadis. Jadi baca kita ada sampai habis. Jadi kita lain ni kena baca kemudian. Jangan baca hak lain dulu. Baca hak yang orang buat talkhis dulu. Jenis matan-matan ni anak tak ada pengalaman lah. Anak baca sikit-sikit ya, matan-matan sirah ni, alfiah sirah ke apa ke. Anak baca sikit-sikit ya tu. Tu lah kot yang boleh anak cadangkan untuk kita minat. Dan kita, anak punya harapan lah, kita kena ada kitab sirah yang lengkap. Yang muhaqqaq. Kalau terpisah macam anak buat ni, anak harapan anak nak buat hak lengkap. Tapi tak terbuat semalam ni. Ni saya nak tunjuk. Di sana. Sirah Nabawiyah. Oh, dah anak tak buka ni no. Saya anak tunjuk sekali lagi lah. Ni anak buat ni. Anak cuba buat daripada zaman kerajaan-kerajaan Arab, kerajaan Sabaknya, cerita penghijrahan Nabi Ibrahim alaihissalamnya, kerajaan Himyar. Tapi Allah tak larat nak buat ni kan. Macam cerita-cerita tadi tu lah, cerita kita dah baca. Kemarin kita baca tentang mimpi Abdul Muttalib, jumpa telaga Zamzam apa semua. Anak buat dah panjang ni. Cerita Qusay lah apa bala semua ni anak buat sebab anak rasa orang nak baca tak tahu tempat nak cari. Tapi terlalu banyak sangat perincian yang menyebabkan kalau buat seorang ni memang tak siap. Kalau ada kita boleh buat satu grup contohnya kan. Kita buat satu grup bincang tentang ni, kisah ni panjang lebar ni, kisah penyembelihan Abdullah. Tuan tengok tu kan. Ni. Boleh cadangan terbaik kita. Kita lantik ketua Ustaz Abdul Rahman Idris, insya-Allah. Kalau kita boleh buat ni, ini jasa besar kita lah kat masyarakat Malaysia ni dalam bab ilmu sirah. Anda tak suka kalau geng hak syadid tu, kalau geng syadid tu bukan tak boleh apa nama. Hak nu dhaif, hak ni dhaif. Lah kali apa pun tak boleh nak bang. Nak contoh dia tak boleh, ni dhaif. Tak cerita dulu, ulama kita bukan semua tolak kisah-kisah ni. Bagi nampak. Kita tahqiqlah bawah tu. Buat rujukan tu, rujukan ni. Kalau kita target kata 10 tahun lagi pula akan kita terbit. Dah lah, kita lah umur kat 50 dah usah-usuk kan. Umur 60, siap buku sirah kita pun mati. Ini khidmat besar kepada sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau lah yang tak boleh baca Arab lah kan, kalau nak baca Arab tak arti. Ana sendiri yang Ana mengajak di radio Kedah tu, sebenarnya Ana mengajak tu kira Ana cuba semampu boleh bagi detail lah. Tu yang makan masa lama juga tu. Jadi hak tu ada rakaman dia. Ada kat Ana. Kalau nak Ana nak kongsi dengan tuan-tuan, tapi nak bubuh dalam grup ni tak lepas, besar sangat. Hak tu kat Nazih ada tuan-tuan. Sebahagian besar ada kat Nazih. Tuan-tuan boleh minta kat Nazih ya. Free ya benda tu. Dan Ana sebenarnya nak bagi kat Nazih dulu untuk apa nama Nazih? Pulau Pinang kan? Satuan apa kan? Ambil anak punya bahan tu,
Kemudian tuan-tuan buatlah apa-apa kan, buat dalam pen drive ke, guna CD ke kan. Tuan, boleh anak tumpang pahala tadi. Benar duk ada dah. Cuma telah hak duk kat Nazir tu tak lengkap lagi. Hak lengkap ada kat Ana. Sampailah Nabi SAW wafat. Daripada kisah awal tu sampai Nabi SAW wafat. Akan ada lah. Sebab Ana masa duk mengajar tu, sambil mengajar, sambil baca, sambil mengajar, sambil cari kan. Mungkin ada hak Ana abang hari ni, pendapat Ana masa Ana sebut tu lain dengan pendapat Ana lah ni. Mungkin ada lah juga sikit-sikit tu. Tu bagi yang tak boleh baca Arab, boleh lah dengar ceramah Ana. Hak boleh Arab tu saya dengar Arab malu ke orang. Okey. Boleh Ustaz, nanti kita bincang untuk kita buat modul sirah untuk takmir Pelabatah dulu. Boleh kita start pelan-pelan. InsyaAllah. Kalau kita sambung lagi PKP ni, boleh lagi rancak lah. Boleh jalan terus ya. Boleh. Bincang lagi. Okey, akhirnya Ana minta maaf lah salah silap tang mana dalam penyampaian Ana yang tak seberapa ni. Tapi itulah yang mampu Ana berkongsi dengan tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua dan juga kepada umat Islam insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih tak terhingga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Syukran. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih sana. Pada Ustaz Abdullah bin Din atas penyampaian ilmu dan juga perbincangan berkaitan dengan kitab Intisari kehidupan Rasulullah SAW selama sepanjang 3 hari yang kita adakan sebelum ini. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi kuliah yang sama. Kita akan buat bulan depan. Kita akan buat bulan depan start bulan 7. Nanti kita akan bincangkan tarikh dengan Ustaz Abdullah bin Din. Kita akan tengoklah kalau kita hari itu sesuai hari yang sama, Jumaat Sabtu Ahad, kita akan berkatakan sampai habislah buku ni. Sedang kita cuba bagi habis lah sampai habis buku ni. Sebab kita target buku ni akan digunakan untuk takmir Pelabatah, digunakan di Masjid Surau di Pelabatah. Sebab ini penting, tak ramai buku takmir yang ngajak sirah di Masjid Surau, dan untuk Ustaz jemputan kuliah di Masjid Surau pun tak ramai yang ngajak sirah. Memang kita nampak isu ni isu yang sangat-sangat penting lah. Jadi kita nampak antara dua benda yang kita kena mula, satu modul sirah tak Pelabatah, kita juga diri buku Intisari kehidupan Rasulullah ni. Jadi insyaAllah saya akan cuba bincang balik dengan Ustaz Abdullah bin Din. Segi pendidikan takmir kita tak ada masalah sekarang ni. Alhamdulillah PKP ni tak boleh nak buat program apa lampau. Untuk pendidikan kita akan terima kasih kepada organ guru yang sudah hadir bersama kita pada hari ini, dan yang kita tangguhkan online kita dengan